Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, kita masih berada dalam tajuk berkenaan dengan sifat-sifat ilmu yang tercela ataupun diterjemahkan dalam naskah terjemahan kita ini, bab yang ketiga, mengapa ilmu menjadi tercela. Ada 3 sebab ilmu menjadi tercela dan selesai Imam Al-Ghazali menerangkan kepada kita 3 sebab tersebut. Beliau menjelaskan pula kepada kita bagaimana perubahan maksud yang telah berlaku, terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam istilah-istilah yang merujuk kepada ilmu yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, iaitu istilah fiqh, istilah ilmu itu sendiri, dan istilah tauhid, kemudian istilah zikir dan juga tazkir, dan yang keempatnya dan seterusnya istilah hikmah. Dia sudah lari daripada pemahaman yang sebenarnya yang sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Karim. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah seolah-olah ingin membawa kita untuk kembali memahami dan menghayati istilah-istilah ini dengan makna yang sebenar, mengikut yang dikehendaki oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah yang pertama yang beliau jelaskan kepada kita maksud sebenarnya iaitu fiqh. Fiqh dalam kita dah baca dah sebahagiannya huraian Imam atau penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah berhubung dengan maksud fiqh yang sebenarnya ini, iaitu beliau menjelaskan bahawasanya makna fiqh yang sebenarnya bukan bermaksudkan semata-mata kepada ma'rifatul furu', mengetahui cabang-cabang masalah agama yang berkait dengan hukum hakam amali, tapi fiqh yang sebenarnya dalam Quran iaitu merujuk kepada kefahaman agama secara menyeluruh. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan ataupun memerintahkan orang-orang beriman dengan semua sekali keluar berperang. Akan tetapi hendaklah sebahagian daripada setiap kelompok itu hendaklah ada segolongan yang tafaqquh fi din, yang tinggal dalam negeri ataupun yang memberi ruang di mana mereka tidak hadir ke medan perang, sebaliknya mereka ditugaskan untuk tafaqquh fi din, untuk tafaqquh di dalam agama. Jadi tafaqquh dalam agama ini, dan agama itu sendiri bukanlah hanya terbatas kepada hukum hakam amali. Agama ini dia lebih asas lagi adalah akidah. Jadi dia tafaqquh fi din, tafaqquh dalam akidah, kemudian dalam amalan, kemudian tafaqquh dalam tazkiyah. Kemudian di hujung ayat itu Allah Ta'ala sebut tujuan. Tujuan kenapa perlu tafaqquh ini, kenapa perlu sebahagian bertafaqquh dalam ad-din, liyunziru qaumahum, supaya mereka ini dapat memberi peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, tak kala mereka pulang setelah habis mengaji, habis tafaqquh, maka pulang kepada kaum mereka untuk inzar. Jadi inzar ni bukan memberi peringatan tentang hukum hakam fiqh saja, bagaimana kita fahami hari ini, tapi memberi inzar yang lebih utama adalah tentang akidah, tentang penyucian jiwa, tentang akhirat dan sebagainya. Dan kemudian Imam Al-Ghazali
mengemukakan pemahaman-pemahaman daripada para salafus salih. Dan hari ini kita sambung muka surat 83. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, seseorang yang pernah bertanya kepada Sa'ad bin Ibrahim. Sa'ad bin Ibrahim, siapakah ahli, yakni ulama fikih yang terbesar di Madinah? Sa'ad bin Ibrahim menjawab, orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil faqih yang paling besar di Madinah. Jawapan Sa'ad bin ini, kata Imam Ghazali mengulas, dia kata, dia tak sebut mana-mana orang, mana-mana tokoh, tapi dia kata kalau ada di Madinah ni orang yang paling takut kepada Allah, maka dia adalah faqih yang sebenarnya, yang paling faqih. Kata Imam Ghazali, jawapan Sa'ad ini mengisyaratkan bahawa sikap takwa merupakan dampak atau hasil dari pemahaman fikih yang diamalkan. Bukan fikih yang diperdebatkan. Fikih. Bila mengaji agama, faham agama, kemudian diamalkan. Jaga sembahyang, jaga puasa, jaga diri daripada melakukan maksiat dan sebagainya. Maka itu menghasilkan takwa dan itulah menggambarkan faqih yang sebenar. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah berkata, maukah kalian aku beri tahu tentang seorang ahli fikih yang sempurna? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau melanjutkan, seorang ulama fikih yang sempurna adalah siapa yang tidak memutuskan manusia dari rahmat Allah yang maha pengasih. Ini perlu penjelasan. Tuan-tuan kena buat hasyiah sikit. Dalam bahasa Arabnya disebut perkataan al-qunut. Alladhi la yaqnatu. Alladhi la yaqnatu an-nasa min rahmatillah. Seorang yang tidak menjadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Itu maksudnya. Dia sentiasa memberi motivasi bahawasanya rahmat Allah ni luas. Sekalipun kamu melakukan dosa, pintu rahmat, yakni pintu keampunan terbuka luar, minta ampunlah kamu. Itu orang faqih yang pertama. Siapa ini orang? Seorang ulama fikih yang sempurna adalah siapa, yakni seorang yang dia tidak akan menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah yang maha pengasih. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang memberi harapan yang tidak. Ini kena masuk tidak. Dan dia ataf pada yang sebelum. Yang kedua, dia tidak memberi harapan kebebasan dari hukum Allah yang maha adil. Ini dalam bahasa Arab ni disebut la yu'amminun nas walam yu'amminuhum makrillah. Dia tidak akan menjadikan manusia ini berasa selamat daripada hukuman Allah kalau mereka melakukan maksiat. Sebenarnya dia tak macam orang kita selalu sebut, tak apa kita akan buat, kalau kita melakukan maksiat pun tak apa, Allah Ta'ala akan hukum kita, dia maha pengasih. Itu maknanya orang yang memberi harapan palsu. Sebab Allah Ta'ala ini dia pengasih kepada orang yang taat. Tapi orang yang melakukan maksiat, maka dia telah memberi amaran bahawasanya dia boleh menimpakan mereka dengan azab. Jadi orang faqih, dia akan seimbangkan. Dia tidak akan menjadikan manusia putus asa kepada Allah. Dan pada masa yang sama, dia tidak memberi harapan palsu kepada manusia, seolah-olah tidak ada apa-apa yang akan menimpa mereka kalau mereka melakukan maksiat, kerana Allah Maha Pengasih. Sebaliknya dia menyatakan bahawa kamu berjaga-jaga daripada maksiat kerana kemungkinan Allah akan menimpakan hukuman atas kamu. Yang ketiga, tidak menghilangkan harapan dari kasih sayangnya. Yang mana dia sentiasa memberi, dalam bahasa Arabnya disebut walam yu'ayyisuhum. Maknanya dia tidak menjadikan mereka putus asa min rauhillah wa rahmat Allah. Yang dia tidak menjadikan mereka putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala.
yang Maha Penyayang. Dan juga tidak meninggalkan Quran demi satu yang lain. Walam yada'il Qur'ana rughbatan anhu ila ma siwahu. Dia tidak akan meninggalkan Al-Quran kerana lebih berminat kepada yang lain. Dan sebaliknya dia memberi penumpuan kepada Al-Quran Karim, bagi dia tidak ada yang sebanding yang standing dengan Al-Quran. Sama ada ungkapan manusia ke kerana ada orang dia sibuk dengan ungkapan hikmah itu ini dan sebagainya, dan dia kurang dengan Quran hadis. Kita peringatkan diri kita sendiri bahawasanya ungkapan hikmah dari siapa saja tidak akan mencapai taraf mukjizat dan tidak pasti betul. Tapi Quran pasti betul 100%. Tidak ada keraguan langsung, la raiba fi. Itu juga sunnah Nabi SAW yang sahihah, kerana Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah dia, yakni Muhammad SAW, bertutur daripada hawa nafsunya. Tidak yang dia tuturkan melainkan wahyu. Tapi manusia-manusia yang lain, dia tidak bebas daripada kungkungan wahyu, kungkungan nafsu. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis berikut. Kemudian dari segi, kita tengok nota kaki di bawah, 137, berhubung dengan status hadis tadi ni. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu La'ali. Kena letak satu lagi ni, La'ali, dalam Makarim Al-Akhlaq, juga oleh Abu Bakar Ibnu As-Sunni dan Ibnu Abdul Barri dari hadis Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Abdul Barri berkata, mayoritas jumhur dan mereka yang meriwayatkan hadis ini menyatakan statusnya mauquf kepada Sayyidina Ali, mana ucapan Sayyidina Ali, tidak marfu', tidak diangkat oleh Sayyidina Ali kepada Nabi SAW. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis berikut, la'an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min ghudwatin ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a riqabin. Sesungguhnya duduk bersama orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala sejak fajar hingga terbit matahari lebih aku sukai, aku utamaannya daripada memerdekakan 4 orang hamba. Hadis diriwayat di bawah itu diriwayatkan Abu Daud dengan isnad yang hasan. Anas bin Malik, sahabat Nabi, pun memaling pandangan ke arah Zaid Ar-Raqashi dan Ziyad An-Numairi secara berkata. Setelah dia menyampaikan hadis ini, Zaid bin Ar-Raqashi dan Ziyad An-Numairi, dua-duanya adalah tabi'in perawi daripada Anas. Anak murid Anas lah, yang menerima hadis, yang mengambil hadis pada Anas. Jadi setelah dia baca hadis, dia pun berpaling kepada mereka berdua, yang beralih kepada mereka berdua dan berkata, tidaklah majlis yang di dalamnya digunakan. Ini dia menjelaskan makna zikir. Makna zikir. Anas menjelaskan makna zikrullah. Tidaklah majlis yang di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah itu, mana tidaklah majlis zikir itu sebagaimana majlis yang ada saat ini. Di mana salah seorang dari kalian memberikan pengajaran kepada yang lainnya dengan menyertakan riwayat-riwayat hadis dalamnya. Mana semata-mata memperingatkan tentang hadis. Kata Anas, bukan itu. Bukan sekadar itu. Sesungguhnya yang disebut sebagai majlis zikir itu adalah kita duduk secara bersama-sama lalu memteguhkan keimanan dengan mengingati Allah. Melalui cara seperti mendalami, yakni mentadabbur Al-Quran, serta memahami aturan yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Di samping itu, tak lupa pula mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita dengan sepenuh kefahaman, sebagaimana dituntun oleh Al-Quran. Dan
Ini kena ubah makar kerana dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa asal dalam kitabnya, Imam Ghazali kata fasamma tadabbur al-Quran wa adin ni'ami tafaqquhan. Fa ni mana maka. Maka ini ulasan Imam Ghazali. Ini ulasan Imam Al-Ghazali daripada terhadap ungkapan Anas tadi. Maka kata Imam Ghazali, perhatilah bagaimana Anas menyatakan memahami Al-Quran serta mensyukuri segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada itu merupakan pemahaman fiqhi. Itu sebenarnya fiqh. Jadi fiqh ini bukan semata-mata menghafal, bukan semata-mata menyampaikan dan memperingati semula apa yang dipelajari, tidak. Fiqh ini kita memahami kandungan Quran, hadis dan kandungan di antara kandungan Al-Quran dan hadis itu ialah macam mana kita nak menzahirkan syukur kepada Allah Ta'ala. Dan sebagaimana kita sedia maklum, syukur ini dengan hati, iaitu mengiktiraf segala nikmat yang kita dapat itu daripada Allah. Yang kedua, syukur dengan lidah, mengucapkan Alhamdulillah, bertahmid memuji Allah. Dan yang ketiganya, syukur dengan anggota taat kepada Allah. Jadi proses macam mana kita nak mempelajari ketaatan kepada Allah itu juga, itu menggambarkan fiqh. Nabi SAW juga pernah bersabda, la yafqahul abdu kullal fiqh hatta yamqutan nas fi zatillah wa hatta yara lil Quran wujuhan kasiratan. Seorang hamba mustahil menjadi seorang ahli fikih yang sempurna jika tidak membuat manusia lain mengenal wujud Allah Ta'ala. Dan sekaligus percaya bahawa dalam Al-Quran terdapat banyak sekali petunjuk yang mengarah ke arah pemahaman dan keberadaan zat Allah Ta'ala. Cuma hadis ini tidak marfu'. Diriwayatkan oleh Ibnu Abil Barri dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, lalu menyatakan, Imam Ibnu Abil Barri menyatakan riwayat ini tidak bisa disebut sebagai riwayat yang bersifat marfu'. Dan riwayat ini mungkin daripada sahabat saja, tidak marfu'. Mana bukan hadis Nabi lah. Diriwayatkan pula sebuah hadis yang secara mauquf kepada Abi Darda. Maknanya riwayat tadilah. Jadi ada riwayat lain menyatakan mauquf, maknanya dia berhenti pada sahabat Nabi Abi Darda. Ini mau kena letak sikit situ. Namun ada tambahan. Di samping tadi ni ada tambahan berikut. Setelah itu kata Imam Abu Darda, mana setelah dia memahami tentang zat Allah dan dia memahami bahawasanya Al-Quran ni memiliki berbagai petunjuk tadi ni, maka setelah itu hamba tersebut menghadapkan dirinya sendiri untuk muhasabah, lalu memahami kondisinya secara lebih mendalam. Jadi fiqh ini mengikut Abu Darda yang 3 lah. Fiqh ini 3. Yang pertama, mengenali Allah. Yang kedua, mengenali Quran, pelbagai petunjuk dalam Quran. Yang ketiga, mengenali diri sendiri. Bermuhasabah, melihat. Kembali melihat setelah mengenal Allah, setelah mentadabbur Quran, melihat pelbagai ilmu dan rahsia dalam Quran. Maka setelah itu, balik melihat pada diri sendiri, bermuhasabah pada diri sendiri, bagaimana keadaan diri, apakah diri kita ini sedang selari dengan Al-Quran ataupun bercanggah dengan Al-Quran Karim. Jadi fiqh, fiqh mengenal Allah, fiqh memahami Quran dan fiqh mengenal diri. 3 itu. Sahabat Nabi Abu Darda. Imam Hasan al-Basri pernah berkata, ulama fikih adalah mereka yang bersikap zuhud terhadap urusan dunia, bergairah dengan memperbanyakkan amalan akhirat, bijaksana dalam beragama, mantap dalam beribadah kepada Allah, mencegah diri dari melukai kehormatan seorang Muslim, memelihara diri dari harta mereka, dan selalu menasihati kaum muslimin untuk bersikap hati-hati saat berada dalam dunia ini.
Sebaliknya masa balik, dia bila dia tak sebaliknya ni kita jadi keliru. Jadi ini ulasan Imam Al-Ghazali. Ulasan Imam Al-Ghazali. Jadi sepatutnya dia letakkan, mungkin dia terjemahkan, perhatikanlah. Ya, Imam Hasan Al-Basri dalam penegasan dia tentang fiqh tadi tidak menyatakan ulama fiqh adalah semata-mata mereka, tak sikit semata-mata itu, senang faham. Yang hanya bersungguh-sungguh menghafal detail-detail hukum agama tanpa memikirkan pengamalannya. Itu kata maknanya Imam Hasan Al-Basri, dia lebih fiqh yang sebenarnya itu ialah zuhud, bergairah dan bersemangat untuk banyak amalan akhirat. Dia panggil mantaplah ibadah, mencegah diri daripada mengganggu kehormatan sama Muslim. Sama ada maknanya dia tidak akan mengumpat sama-sama Muslim, dia tidak akan membunuh sama-sama Muslim, dia tidak akan menyakiti Muslim lain. Itu fiqh, fiqh yang sebenar. Adapun kata ilmu, dia masuk pula, dia nak istilah yang kedua yang ingin Imam Ghazali betulkan kepada kita ialah istilah ilmu. Apa makna ilmu itu sendiri? Apa maksud ilmu itu sendiri? Ini insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah.